Selamat sejahtera belajar. Sebelum ini kita sudah belajar berkaitan dengan lilitan dan luas bulatan. Jadi untuk subtopik hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan panjang lengkuk dan luas untuk suatu sektor. Baik, kita lihat kepada bahagian yang pertama. Menentukan panjang lengkuk suatu bulatan. Yang pertama kita lihat kepada lengkuk bulatan itu dahulu. Apa itu lengkuk bulatan? Kalau kita lihat kepada bulatan yang berpusat O di sini, dengan dua jejari, garisan daripada A ke B ini, panjang ini kita panggil sebagai lengkuk bulatan. Okay. Maka ia merupakan sebahagian daripada lilitan bulatan. Lengkuk bulatan berkadaran dengan sudut pada pusat bulatan. Okay. Dengan ini kita katakan panjang lengkuk bahagi dengan lilitan bulatan akan sama dengan sudut pada pusat bahagi dengan 360. Okey, apa yang maksudkan sudut pada pusat? Sudut pada pusat ni sebenarnya merujuk kepada bukaan untuk panjang lengkuk ini. Okay, kalau ikut gambar aja ini adalah bukaan sudut dia. Okay, katakan kita bagi nilai theta. Jadi, kita boleh katakan panjang lengkuk AB ini bahagi dengan 2 pi j, di mana 2 pi j ini adalah lilitan bulatan. Dia akan sama dengan sudut di sini, sudut untuk sektor ini bahagi dengan 360 darjah. Biasanya buku teks akan gunakan formula ini, tapi cikgu lebih suka gunakan formula yang secara ringkas. Kita faham panjang lengkuk ini sebenarnya adalah sebahagian daripada lilitan. Okay, kita tengok kepada bulatan ini. Okay, ini adalah jejari sektor yang membentukkan panjang lengkuk AB. Dan panjang lengkuk AB ini adalah sebahagian daripada lilitan. Dan kita sudah belajar formula untuk lilitan ialah 2 pi j. Yang berbezanya untuk sektor ini, dia ada satu sudut di sini. Jadi, kita gunakan sudut ini per 360 darab dengan formula lilitan. Jadi, kita bila isikan nilai sudut, isikan nilai jejari, isikan nilai pi, kita akan dapat jawapan untuk panjang lengkuk. Secara ringkasnya, jika anda nak cari panjang lengkuk, anda mesti tahu sudut dan jejari. Sebab pi dia akan bagi mengikut soalan. Okay, kalau katakan kita nak cari lengkuk minor ni AB, maka anda perlu tahu jejari bulatan dan sudut ini. Kalau nak cari lengkuk major yang belakang ini, mesti tahu sudut yang belakang ni besar ni berapa. Okay. Dan jejari bulatan. Baru anda boleh tekan calculator. Okay. Itu sahaja. Sekarang kita lihat kepada contoh soalan. Contoh 6. Bahagian di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 21 cm dan berpusat di O. Hitung panjang dalam cm lengkuk minor MN yang mencangkum 30 darjah pada pusat O. Jadi kehendak soalan kita nak cari panjang lengkuk minor MN. Jadi MN di sini. Kalau dikata lengkuk minor, so maksudnya yang kecil ni lah. Dan kita faham jejari dia adalah 21 cm. Sudut adalah 30 darjah. Maka kita boleh gunakan formula yang disebutkan tadi atau mengikut buku teks. Okay. Kalau kita nak cari panjang lengkuk, kalau ikut buku teks, kita pindahkan 2 pi j ini ke sebelah. Di sini adalah bahagi. Maka bila pindah ke sebelah, dia jadi darab. Lepas tu kita boleh isikan nilai yang kita tahu. Contohnya sudut ini adalah 30 darjah. J adalah 21. Pi kita ikut soalan. Ikut soalan ini, pi adalah 3,142. Jadi kita isikan nilai, tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan. Okay, ini sangat senang dan jelas. Contoh 7. Bahagian di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 42 cm dan berpusat di O. Okay. Sudut YOZ ini kita katakan sudut ini maksudnya sudut. YOZ ialah 45 darjah. YOZ 45 darjah. Hitung panjang dalam cm lengkuk major. Okay, bila kata major maksudnya yang terpanjang. Lengkuk yang terpanjang adalah yang ini. Okay, YZ ini.
Bila nak cari lengkuk, kita faham kita mesti ada maklumat sejari, kita sudah ada 42. Lepas tu sudut. Okay, sudut di sini. Di sini kita tak ada sudut di sini. Tapi dia bagi 45 darjah di sini. Macam mana kita nak cari sudut dia? Ya, kita faham jumlah sudut adalah 360 darjah. Jadi kalau nak cari yang sini, kita gunakan 360 tolak dengan 45 darjah. Okay. So, kalau kita tengok, okay, kita gunakan 360 tolak 45, kita dapat sudut yang major sini adalah 315. Kita ada jari, ada sudut, kita ada nilai untuk pi. Okay, soalan pi ini gunakan 22/7. Jadi kita boleh gunakan formula. Okay, di mana nak cari panjang lengkuk, 2 pi j, kita pindah sebelah. Okay, jadi darab. Sudut kita gantikan sudut 315. Jari ialah 42. Jadi tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan. Jadi jawapannya 231 cm. Contoh 8. Diberi panjang lengkuk suatu bulatan ialah 10 cm. Sudut pada pusat bulatan ialah 27 darjah. Hitung panjang dalam cm jejari bulatan itu. Di sini dia berbeza dengan yang soalan tadi ya. Sini lengkuk, panjang lengkuk dia sudah beri iaitu 10 cm. Sudut 27 darjah. Dan kita nak cari balik jejari. Sebenarnya konsepnya sama sahaja, hanya kita melibatkan persamaan linear. Okay. Jadi kita lihat ikut konsep yang cukup bagi tadi, iaitu kalau nak cari panjang lengkuk ialah sudut per 360 darab dengan formula lilitan. Okay. Kita tahu sudut ialah 27 darjah. Pi kita guna 3.142. J kita tak tahu. Kita yang nak cari. Panjang lengkuk adalah 10 cm. Jadi kita isikan nilai-nilai ke dalam. Panjang lengkuk 10, sudut 27, pi 3.142, J yang nak cari. Ini maksudnya darab. So, bila kita pindahkan, sebenarnya adalah jadi bahagi. Ini kita selesaikan, kita akan dapat 0.4713. So, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi 10 bahagi 0.4713. Tekan kalkulator, jawapan jejari sama dengan 21.22 cm. Sekarang kita lihat kepada bahagian yang kedua, iaitu menentukan luas sektor bulatan. Luas sektor bulatan merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Contohnya kita lihat kepada kawasan berlorek ini. Okay, satu lengkuk dan dua jejari. Kawasan berlorek adalah luas sektor bulatan. Luas sektor bulatan juga adalah berkadaran dengan sudut pada pusat bulatan. Sama seperti yang kita bincang tadi berkaitan dengan panjang lengkuk. Jadi, sudut adalah penting. Luas sektor bulatan apabila bahagi dengan luas bulatan, dia akan sama dengan sudut pada pusat bahagi dengan 360 darjah. Okay, kalau kita tukarkan kepada bulatan ini, luas sektor AOB ini, bila kita bahagi dengan luas bulatan formula adalah pi j kuasa 2. Dia akan sama dengan sudut, okay, sudut sektor ini bahagi dengan 360 darjah. Okay, ini maksudnya perkadaran. Jika anda ikut buku teks, anda akan gunakan formula ini. Tapi kalau nak senang, kita cuba fahamkan di sini. Ini adalah luas sektor. Sebenarnya dia adalah sebahagian daripada luas bulatan. Sebab kita sudah faham dia adalah perkadaran. Jadi, anda mesti ingat balik formula untuk luas bulatan, iaitu pi j kuasa 2. Maka, kalau nak cari luas sektor bulatan, dan dia berkaitan dengan sudut, jadi kita guna luas sektor sama dengan sudut bagi 360 darjah darab dengan luas bulatan, iaitu pi j kuasa 2. Contoh 9. Pelajar di bawah
menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. Pusat O di sini. Dengan jejari 36 cm. Hitung luas dalam cm persegi. Sektor minor POQ. Bila kata minor, maksudnya yang kecil ni. POQ. Sudut di sini kita nampak adalah 140 darjah. Pi yang digunakan ialah 22/7. Jadi ingat formula tersebut. Kalau ikut buku teks, dia guna balik formula ni. Yang penting kita isikan. Ini pindah sebelah sebenarnya sama juga. Dia akan jadi darab. Sudut adalah 140. Terjari adalah 36/2. Terjadi kuasa 2. Jadi 36/2. Pi adalah 22/7. Jadi bila tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan. Yang penting kamu tahu apa kan nilai untuk jejari, apa itu nilai untuk pi, dan sudut yang perlu digunakan. Anda akan dapat jawapan. Contoh 10. Diberi luas sektor FOG. Luas sektor FOG ialah 19,25 mm persegi dan jejari 7 mm. Hitung nilai theta. So maksudnya walaupun dia tak kata luas sektor minor ataupun major, tapi di sini dia maksudnya untuk minor ini. Jadi sama juga kita kena buat persamaan. Bila dapat persamaan, kita bolehlah pindah-pindah dan dapatkan nilai untuk sudut. Tapi yang penting anda mesti tahu formula. Formula ialah luas sektor per pi j kuasa 2 sama dengan theta per 360 darjah. Gantikan nilai j kita 7. Pi adalah 22/7 sudut yang kita nak cari. Luas sektor adalah nilai 19,25. Nampak ni? Ini adalah luas sektor. Ini adalah nilai untuk pi j kuasa 2. Kalau nak cari theta 360 mesti pindah ke sebelah. Di sini mewakili bahagi. Bila pindah sebelah jadi darab. Tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan. Dia kalau ikut buku teks dia selesai ke atas dulu. Darab atas dulu. Bawah darab bawah. Jadi akan dapat nilai ni. Kalau bahagi, dapatlah jawapan 45 darjah. Okey, kita sampai sini. Terima kasih.